Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Anthony Lok, pimpinan DAP, Saudara Mat Sabu, pimpinan Amanah, rakan-rakan pimpinan keadilan dan semua yang hadir. Terima kasih banyak. Nampak saya permulaan yang baru dari kejatuhan yang lalu. Nampak orang Melaka sudah bangkit semula. Saya salute. Ada baiknya, walaupun Adli seorang ketua menteri yang baik, tapi orang Melaka dia bagi kejutan. Bila kita kalah, kita semua dah sedar apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa kempen mereka. Dan itu mengajar kita. Jadi insya Allah kita belajar dari kekuatan kita dan kita belajar dari pengalaman kita. Dan kita cuba jawab seperti mana yang Anthony Lok sampaikan tadi dan Mat Sabu dengan gaya Mat Sabu yang tersendiri. Dan insya Allah kita akan cuba sebaik mungkin islah mastata', perubahan sebaik mungkin. Saya mohon maaf kerana terlambat sikit dan pakai pun agak bergaya lebih biasa. Sebab tadi saya turut meraihkan speaker Parlimen Turki Mustafa yang datang, jadi saya raikan dia dan saya mohon maaf sebelum selesai majlis. Saya katakan saya ada satu acara yang sangat penting, iaitu menemui rakan-rakan di Melaka. Saya jumpa dia kerana sahabat dia juga Tayyip Erdogan, Presiden, minta dia sampaikan salam dan beberapa pesanan kepada saya. Itu saya datang. Ya. Saudara, pimpinan negara ini patut di kalangan yang cukup tegas. Tadi di Parlimen saya bangkitkan semula soal harga minyak mentah ni kelapa sawit. Saya bangkit semula. Kadang tak dapat, mahal harga. Tapi kelapa sawit bukan kita import. Kalau kereta yang import saya faham. Kita ekspor. Jadi apa cadangan kita? Kita cadangkan supaya syarikat-syarikat yang untung berbilion ringgit, Sime Darby, KL Kepung, IOI, yang beberapa syarikat lain di bawah Felda, yang untung, saya tak kira yang untung kecil, yang untung lebih setengah bilion, 1 bilion ringgit setahun, dia boleh untung terus. Tapi tahanlah 10% atau 15% jual dalam negara dengan untung kecil. Bukan rugi, untung kecil. Kalau dia untung 1 tan katalah RM1,000, dia ambil untung RM500. Dan yang lain itu bantu jual kepada rakyat Malaysia dengan harga yang lebih rendah. Bukan ikut pasaran antarabangsa. Saudara, hari ini baru Menteri Jawab kita akan runding. Saya dah bercakap bertahun dah. Ini maknanya apa? Kita ada pimpinan negara yang tidak ada keberanian berunding dengan tokoh-tokoh besar dan tak sanggup bela nasib rakyat miskin. Ya. Ini kenyataan dia. Apa yang susah sangat? Perdana Menteri, menteri-menteri panggil syarikat. Untung ambil. Untung berapa? 900 juta ringgit. 1 bilion. Boleh tak ambil sebahagian jual kepada rakyat tempatan? Ini pun tak mampu dilakukan. Sebab tu kalau bersyarah, bukan main. Selesaikan masalah ni, selesai masalah. Saya ni bagi satu contoh bagaimana. Ya. Kerana tiap mereka terlalu berat mengambil dan menjaga kepentingan mereka. Nak jaga rakyat tak mudah, saudara. Jadi kalau Mak Sabu kata bakal, saya tak heran. Bakal menteri dah 22 tahun. Lebih kalau ikut daripada 98-99. Saya tak heran kerana susah. Susah sebab apa? Kita mau pimpinan dan saya kawan-kawan ini yang berani. Bukan tukang mengampu. Bukan tukang pencuri dan perompak wang rakyat. Ya, sebab itu mereka berkumpul. Kita bangkitkan, saya bagi contoh Pandora Papers yang baik, lama saya bangkitkan. Tadi saya tegaskan semula. Perdana Menteri tahun lalu janji dengan saya. Dia kata, saya kata siasat pun tak boleh ke? Ratus juta menteri, bakal mantan menteri, mantan menteri kewangan,
Bukan ambil 10 juta, 100 juta, ratus juta ringgit seorang. Seorang mantan menteri meninggal dunia, jatuh helikopter. Apa berlaku? Isteri dia lawan dengan mak mertua dia. Mantan menteri ini tuntut wang 2 bilion ringgit. Saudara, bagaimana boleh seorang menteri cari 2 bilion ringgit? Wang siapa? Wang saudara. Sebab itu kita kena lawan. Ini apa menteri terdarah duit rakyat macam ni? Dan rakyatnya tergajang tu. Ya. 2 bilion ringgit seorang menteri UMNO. Sudah. Bukan 20 juta, bukan 200 juta, 2,000 juta ringgit. Ini kes di mahkamah. Ini bukan kita nak reka. Bolehkah kita biar? Mana maruah kita sebagai orang Islam? Bagi orang Cina dan budaya, orang India, orang asli atau Sabah dan Sarawak. Mengapa hal ini dipadamkan? Bagaimana boleh kita undi orang dan sistem kerajaan yang tak berani siasat ini? Mana dia institusi kerajaan? Mana boleh kita biarkan seorang menteri ambil 2 bilion ringgit dan biar perkara itu tutup, ambil kepada anak pinak dia saja? Ditakdirkan bergaduh sama mereka, baru bongkar. Ditakdirkan Datuk Seri Najib kalah dalam pilihan raya, baru nampak beg-beg ni. Kalau tidak, tak apa. Bosku. Aku menyampah tak ada manusia. Ya. Saya tak mau lebih sangatlah sebab dia dalam penjara. Penjara macam mak kita tanya saya. Saya Arif, hampir 11 tahun masuk keluar penjara. Tetapi saya syukur Alhamdulillah. Sebelum saya masuk penjara, saya tengok sokongan begitu. Dah keluar penjara, saya tengok rakyat masih semangat untuk bawa perubahan. Sebahagian yang disebut oleh Sulaiman Sabu, ia jadi Perdana Menteri tak balhak dia. Nasib dia. Tapi janganlah ambil duit rakyat. Jadi ini, tadi PAC, ada yang tadi Lok sebut pasal Public Accounts Committee. Datang kuasa kira-kira. Bangkit lagi soal MySejahtera. Yang ni, tiap orang ni kena pakai phone kena MySejahtera. Cara berikan kontrak MySejahtera sampai sekarang tak selesai. Saya bawa kes beli vaksin, tak ada tender. Ratus-ratus juta. Jadi sebut saja jangkuasa, sebut saja agensi, sebut saja jabatan, sebut saja kementerian, semua curi. Ini apa dah jadi kepada negara kita? Siapa yang biarkan? Pimpinan. Siapa yang sokong? Rakyat. Sebab itu sekarang saya kata, nak selesai, rakyat kena bangkit. Rakyat tidak boleh diperbodohkan. Rakyat mesti bangun dan benar-benar merdeka. Tengok orang jual makanan saja, saya pergi tu, kadang ambil kuih, makan sikit apa semua. Karena saya tengok, daripada pagi, malam, ni habis, pukul 12, 1 pagi baru balik. Nak dapat RM100, RM50. Pemimpin ni tak ada rasa masyarakat rakyat. Tak ada fikir. Yang ni saya minta fikir. Mat sebut soal tabung haji, LCS kapal. Sebelum tu ada lagi kapal. Sebelum tu ada lagi kapal terbang. Sebut je tentera laut, tentera udara, tentera darat. Penyangak-penyangak ni sapu. Ini soal keselamatan negara kita. Mana boleh wang negara itu dipermainkan, keselamatan dikompromi. Itu dah marah, takut ke Singapura, takut ke Indonesia, takut ke Thailand. Otak engkau. Kamu curi duit di sini takut apa? Sebab takut ini digunakan untuk menakutkan rakyat. Nak tutup masalah kita. Sebut apa masalah lagi? Felda, FGV. Curi lagi duit. Velcro lagi. Mara lagi. Bangunan UiTM, kontrak tipu lagi. Sudah sebutlah. Agensi Bumi Putera ke, agensi rakyat ke, yang tu yang Melayu. Yang India, Maika, yelek sapu. Yelek poci. Hilang sekali mitra, 100 juta. Hilang. Sudah. Apa tanggungjawab kita ni? Nak basmi kemiskinan. Siapa yang paling miskin? Majoriti orang Melayu. Tapi di kalangan yang Melayu, kita terima dan Bumi Putera.
Miskin. Dasar ekonomi baru. Menteri Melayu, Menteri Kewangan Melayu, Perdana Menteri Melayu, Raja-Raja Melayu, Menteri-Menteri Melayu, Menteri Besar Ketua Menteri Melayu. Tapi Melayu paling miskin. Tapi dalam kategori termiskin itu India. Walaupun jumlahnya kecil. The poorest ethnic community di semenanjung Tanah Melayu adalah masyarakat India. Sudah tanya. Sudah sokong saya jadi pemimpin. Mat Sabu, Antelilok semua ni. Apa? Apa kita tak sayang kaum kita sendiri? Kita sayang. Apakah kita mampu lakukan keadilan? Kita mampu. Apakah kita boleh tinggalkan orang India begitu rupa? Oh, ini tak boleh. Ini masalah Melayu. Ini masalah. Tak. Saya kata ini semua masalah orang miskin yang kita bantu dan bela dan negara mampu melakukan ini. Jadi tak payah kata, oh ini peruntukan orang India. Ini peruntukan orang Melayu dah. Yang mana miskin, majoriti siapa? Melayu. Tapi yang miskin India, miskin Cina, kita bantu. Barulah selamat negara ini. Kalau tidak digunakan. Hari ini apa yang kita dengar? Mat sebut sebahagiannya tadi. Apa yang dibangkitkan? Jangan bincang soal kaum. Jangan bincang soal ekonomi. Jangan kata soal rasuah. Doa. Okay. Yang salah siapa? Cina. Saya ramai. Saya kawan-kawan dalam UMNO jumpa saya. Dia kata, kalau you jaga Melayu saja, you ketepikan DAP, you dah Perdana Menteri. Ya. Itu dia cakap. Saya kata, apa orang DAP ni bukan rakyat Malaysia. Dia buat apa? Dia tolak, ada ketua PAS, Ustaz Hadi, dia kata, ini, dia tolak perlembagaan. Dia tolak kedudukan Islam. Saya nak tanya Ustaz Hadi, kamu ambil di mana? Saya cabar dia bagi bukti. Di mana pemimpinan parti DAP tolak. Kalau dia tolak, benar dia tolak, saya tidak sama dengan Pakatan Harapan. Tapi ini fitnah. Orang Islam, ustaz, berjubah berserban pun fitnah juga. Dan saya nak cerita lagi, kalau kawan-kawan PAS jangan marah. Di Bandar Tun Razak semalam ramai orang PAS dengar. Saya nak tanya, apa Ustaz Hadi dan orang PAS lupa? Ada suatu surat dan dokumen 2008 kita sign 3 orang. Apa dia isi dia? Masa itu keadilan, PAS dan DAP. Apa isi dia? Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Islam, agama persekutuan. Hak keseimbangan orang Melayu dan Bumiputera. Dan kedudukan kemuliaan Raja-Raja Melayu. Siapa sign? Lim Kit Siang bagi pihak DAP. Anwar Ibrahim bagi pihak keadilan. Dan Ustaz Hadi Awang bagi pihak PAS. Dia sign ni bersama-sama. Dan pengakuan DAP dan pimpinan DAP jelas menjunjung perlembagaan. Tapi apa yang berlaku? Dia orang ni Cina yang tolak perlembagaan dan tolak Islam. Ya. Dan mungkin saya tambah buat konsert banyak. Melaka apa masa Adli pada konsert, Selangor pada konsert. Kita menolak An-Nasir Barat. Bodah. Sekarang Kelantan pun boleh, Kedah pun boleh, tepi masjid pun boleh. Benda ni. Baik. Ustaz Hadi, saya sudah tahu berapa tahun tak pernah jawab PAS ni. Tak pernah jawab. Biarlah dia katalah. Tapi sekarang saya nak jawab kerana dia jadi fitnah. Apa dia? Saya bagi contoh. Ustaz Hadi tulis dalam bahasa Arab ni. Ni terjemahan. Yang faham bahasa Arab. Kemudian dia faham. Yang ganggu siapa? Dia, bahasa Arab dia. Ya, betul. Dengarlah seterang dulu. Dalam surat ini, dia kata, seorang bernama Anwar Ibrahim ini adalah alat Yahudi dan ejen Yahudi. Dia tulis kepada semua pemimpin-pemimpin gerakan Islam seluruh dunia. Ini dalam bahasa Arab original. Ditandatangani oleh Ustaz Hadi Awang. Dia kata Anwar adalah anggota Freemason, badan Yahudi yang menentang Islam. Jadi saya terkejut. Ustaz Hadi kawan saya. Dan pernah PAS seperti itu. Tok Guni Aziz sokong saya sebagai calon Perdana Menteri. Fadil Noor, mantan Presiden PAS, sokong saya sebagai calon Perdana Menteri. Macam mana dia sokong saya sebagai Perdana Menteri kalau saya Freemason? Jadi saya cek. Rupanya
Ada orang nama Anwar Ibrahim dari Canada. Ini dia. Saya gerak aku lagi lah. Dan dia ni memang betul ahli Freemason di Canada. Jadi saya kata, oh mungkin Ustaz Hadi dia tersilap. Jadi saya pun buat kenyataan. Baik, kalau saudara orang beragama dengan serban, dengan jubah yang katakan pemimpin gerakan Islam dan parti Islam, bila ada kenyataan, saudara betulkan tidak? Minta maaf ke tidak? Sampai hari ini tidak ada minta maaf dan pembetulan. Dan fitnah ini disebar kepada ahli PAS, kerana ahli PAS bahagiannya itu walak. Apa yang ketua dia kata, mesti terima. Salah betul tak kira. Ini masalah juga. Kita dah bagi ni tak betul. Siapa bagi tahu saya? Siapa yang bagi tahu saya surat daripada Ustaz Hadi? Marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kesal, dia kata. Mengapalah Ustaz Hadi buat macam itu? Siapa Yusuf Al-Qaradawi? Ulama, di antara ulama yang paling besar dalam musim mutakhir ini, baru wafat dalam beberapa minggu yang lalu. Dan apa anak dia kata? Yusuf Qaradawi anggap Anwar ini sebagai anak dia sendiri. Ya. Jadi jangan duk bawa modal ulama menentang, jangan. Ya. Atau Anwar anti ulama. Saya tidak anti ulama. 2 hari yang lalu saya balik daripada Kerala, Calicut. Ini Qaradawi dia anggap yang tadi ada dalam video, anak dia bercakap sendiri. Tapi yang masalah Qaradawi ni banyak saya kupas kemudian nanti. Saya nak jawab di Kelantan. Sebab pemimpin PAS Kelantan serang saya kerana dia kata saya ni anti ulama. Semata-mata kerana saya kritik PAS. Apa PAS itu seolah-olah agama. Bukan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukan Islam tu yang tinggi. Ini saya nak betulkan, tapi biar saya jawab di Kelantan. Yang saya nak tekankan di sini ialah bahaya guna agama untuk menghasut secara begini. Ya. Sebab itu Yusuf Qaradawi dia menelpon saya mengatakan tak betul Ustaz Hadi buat begitu. Ya. Dan sekarang ada bukti, kita bawa nama Anwar Ibrahim tu ada. Tapi kalau tengok, kalau orang biasa salah, sorry. Tak apa, saya ni maaf. Mudah aja. Tapi janganlah teruskan. Surat itu ditulis itu. Sebagai Presiden Parti Islam. Ada ini yang berlaku sebagai contoh. Ya saudara. Tak apalah itu masalah Anwar ke, masalah Hadi ke. Itu tak apa, satu bab. Yang penting ni masalah rakyat. Memang terbuka kes dah sekarang ni. Dulu bila kita sebut 1MDB, saya pertama kali bawa kes 1MDB dalam Parlimen. Kemudian Rafizi, Tony Poor terus perjuangkan hal itu. Menyedarkan rakyat. Ya. Masa itu banyak orang kata apalah. Dia permainkan, dia perolokkan, dia ketawa. Bila saya cakap, dia terketawa di Parlimen. Ni gila. Sekarang siapa gila? Inilah perangai orang UMNO. Tak ada kesedaran. Mereka pun sama juga macam Presiden PAS, tak ada minta maaf. Jadi, tak apalah tak minta maaf. Yang penting rakyat kena sedar, saudara. Ini pilihan raya ini, seperti mana kita boleh jangka, minggu ni ke, 2 bulan lagi, saya tak tahu. Ya. Tapi kita kena bangkit bela nasib rakyat. Saya tak tahu kita. Nak kata bagi duit, tak ada. Ini duduk atas ini je. Sebab tu saya datang duduk terkursi kat belakang dengan orang teleluk berucap. Kemudian bila mak sabu, saya datang dekat duduk sikit. Biar sama rasa apa yang rakyat rasakan. Bila jadi pemimpin terbanyak protokol, ya, ini jadi rosak negara kita. Kadang asal dia itu miskin. Saya pernah jadi masa UMNO dulu. Seorang menteri, keluarga Felda. Masa di Malay College, di antara orang yang agak miskin. Bapa dia meninggal masa dia kecil. Ibu dia jual kuih. Kemudian dia jadi menteri. Bangkit bantahan orang-orang Felda. Tak diberi layanan yang betul. Minta bantuan, dukungan lebih daripada kerajaan. Apa dia jawab? Ini menteri ni yang tak sedar ni. Anak penjual kuih. Apa dia kata? Inilah susah dia orang ni. Tak habis-habis nak minta. Minta. Saya masa dalam kabinet, saya beritahu pada pengurusi masa tu,
sahabat lama saya, Tun Dr. Mahathir. Saya kata, tak apalah, biar saya teliti. Saya nak potong cakap tu. Lepas tu keluar Jemaah Menteri, saya tengking dia ni. Saya kata, kamu dari keluarga lebih miskin daripada aku. Sekurang-kurang dengarlah rayuan orang. Boleh bantu sikit, bantu sikit. Tak boleh cakap tak boleh. Tapi jangan tolak salah orang ni tak ada harga. Masa pilihan raya kamu bagi RM200. Rayu undi. Lepas kamu menang jadi menteri, orang ni tak ada harga. Ini sikap pemimpin-pemimpin UMNO Bersatu PAS sebagiannya. Ini masalah dia. Ya. Betul. Undi silap juga. Baik. Tak apa. Ya. Jadi ini bagi saya ini penting. Macam semalam. Hari ini saya bangkit soal inflasi. Semalam soal kos harga barang. Saya terangkan. 2 minggu lalu saya tulis kepada Mael Perdana Menteri lah. Saya tulis, saya kata, minta bawa usul kita bahas soal kos sara hidup, harga barang yang tinggi dan jatuh ringgit. Nak harap Menteri Kewangan tu dia tokai bank. Dia tahu apa? Bila orang tanya dia ringgit, tak ada masalah. Ekonomi tak ada masalah. Harga ringgit jatuh, okey, tak ada masalah. Ini satu-satu Menteri Kewangan di dunia bila jatuh nilai ringgit, tak ada masalah. Bila bercakap soal bank, dia jaga bank, bukan dia jaga rakyat. Ya, saya tengok yang kita lawan habis-habisan Pakatan Harapan dengan kerajaan ini sebab itu. Bila masalah bank, dia tak jaga bank. Dia jaga hanya kepentingan orang di atas, penguasa bank. Dia tak jaga kepentingan orang pinjam susah, bayar susah, moratorium, macam-macam tak ada. Ini problem dia. Jadi kita nak minta bahas. Perdana Menteri Ismail tak jawab kerana dia sibuk dengan bergaduh dengan UMNO ni Zahid. Pilihan raya tak pilihan raya, dia berbimbang untuk kedudukan dia. Mana boleh jadi pemimpin? Pemimpin ni kalau katalah saya Perdana Menteri, insya-Allah. Boleh ke? Amin. Okey. Kemudian bangkit dalam mesyuarat. Saya dengar. Kalau betul, okey. Kalau tak betul, saya tak setuju. Saya tak terima ugutan. Saya kena dengar ni sahabat-sahabat dia bagi pandangan. Ini hari-hari kena ugut. Kena buat pilihan raya. Kamu Perdana Menteri apa? Baik jadi pengulu boleh lebih cerdik daripada tu. Ya. Semua Perdana Menteri tidak ada pendirian, ya, yang dia boleh buat lantik hanya berpuluh ribu. Dah 72, 73 menteri, timbalan menteri, duta khas. Kerja apa? Sebab tu saya bagi tahu, tak usah cakap banyak. Kena bahas. Dia tak mau. Saya bagi tulis kepada speaker. Kalau Perdana Menteri tak mau bahas, biar saya bawa usul bahas. Dan speaker kata tak relevan. Ini tak mendesak. Tak mendesak ke? Saya nak tanya orang sini, tak mendesakkah kos sara hidup dah harga barang naik? Tak mendesakkah harga ringgit jatuh sampai import harga mahal? Semua mendesak bagi rakyat. Apa erti parlimen kalau tak boleh bahas ni semua? Yang penting bagi dia jawatan orang besar-besar. Sebab tu parti, sebutlah parti Melayu ke, parti Islam ke, parti Cina ke, parti India, kalau tak fikir masalah rakyat, tidak ada maruah, tak ada gunanya. Jangan pakai slogan dan nama saja. Apa yang beza dia? Apa beza dia dengan nama-nama parti ini? Ada yang pakai batik, ada yang pakai sokok tinggi, ada yang pakai kepiah, ada yang pakai serban. Tapi belantang allowance semua terima tanpa soal. Sebab itu, seperti mana saya sebut, bila kita ada persefahaman dengan kerajaan soal belanjawan, soal menangani masalah COVID, kita kata mesti tumpu masalah rakyat. Kemudian Perdana Menteri Ismail panggil saya. Dia kata terima kasih. Kita nak angkat kedudukan ketua pemegang sebagai jawatan sama dengan menteri. Saya cara baik, terima kasih. Baik. Kerana jawatan ketua pembangkang itu dihormat. Kemudian bagi allowance. Allowance bulanan 14,000 sebulan. Allowance bulanan kerakyaan 12,000. Allowance musim pakaian musim sejuk 4,000. Apa ni musim sejuk ni? Ya. Kereta Velfire 1 untuk kegunaan rasmi. Ada satu lagi kereta untuk kegunaan rasmi tetapi peribadi. Saya tak faham. Semuanya sekira saya ingat dalam RM50,000 sebulan.
Ane fikir, yalah hatiku tak ambil pun. Menyesal kan. Tapi ini soal maruah. Ini saya datang ke sini cakap bela nasib rakyat. Jangan ambil harta daripada negara. Ambil allowance, misi kerja. Jadi kalau saya nak cakap macam mana? Saya takkan cakap macam tu. Tuan-tuan dan puan, kita ni semua nak hidup. Saya pun sama. Jadi saya kena cakap macam tu. Saya tak boleh cakap atas prinsip membela nasib rakyat. Jadi saya tolak. Ya. Saya tolak. Tapi yang satu yang saya rasa sangat terharu ni, bila balik rumah cerita lah Kak Azizah. Abang jumpa Mak Air tadi. Dia tak ada apa. Inilah jawatan negeri ni. Dia nak bagi RM50,000 sebulan. Jadi macam mana? Macam mana abang nak terima? Kena tolak lah. Itu Azizah kata apa? Alhamdulillah. Bini aku mana nak aku cari lagi macam ni. Ya. Nona aku Azizah. Ya. Tapi kalau bini saya kata, itulah bang. Bila orang nak bagi tak mau. Ni sebang berlian saya tak tukar dah daripada kahwin dulu sampai sekarang, mana dia yang baru. Mana beg saya tak ada, tak cukup. Azizah ambil beg yang dibuat oleh orang Dayak Sarawak dia pakai. Sudah, ini penting kita faham. Nak jadi pemimpin ni mesti, kalau dalam Islam disebut, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik itu Rasul. Apanya sudah? Ya tentu akidahnya, akhlaknya. Tetapi juga integriti dia, maruah dia. Maruah kita kena jaga. Ni tak ada maruah. Cakap Melayu berdega-dega, hidup Melayu. Bela nasib Melayu. Menggigil-gigil. Cakap ni. Apa? Main api ni apa? Anak kecil main api. Tapi yang semua aku sapu. Itu lagu ultimate tu bagus. Duit kau aku, semua dia sapu. Jadi dia ada semangat sikit. Baik. Jadi saudara kena fahami ini. Saya tanya, macam mana kita boleh terima pemimpin? Ni dapat, kalau menteri lebih ya, 60-70 ribu sebulan. Buat apa? Pasal tak selesai masalah rakyat ni. Ya. Yang duta khas, buat apa? Ya. Bolehkah kita terima? Patut kalau ada maruah dan integriti sebagai seorang Muslim. Maka kata, minta maaf saya tak dapat tunaikan masalah ni COVID dan sebagainya, dan saya tak boleh. Maka berhenti. Tapi tak ada. Ini masalah di kalangan kita. Masalahnya itu satu, tapi masalah yang kedua lebih berat kerana orang tak fikir. Tak ada pemikiran kritis. Dia anggap pemimpin itu betul semua dan dia sokong. Dan ini yang kita terima malapetaka sampai sekarang. Yang gaduh di bawah ni Melayu Cina. Ini Cina bahaya. Kita tak boleh terima Cina. Rosak 22 bulan kencing ni sebab Cina. Hancing Cina. Jadi ada termakan. Ada orang Melayu termakan. Saya tidak datang sini untuk pertahankan 22 bulan Pakatan Harapan. Tetapi tak boleh kita nafikan kebaikan yang ada. Tapi tidak meneruskan agenda reform seperti yang kita kehendaki. Kerana Perdana Menterinya masih itu Tun Mahathir. Tetapi sekarang kita dah belajar pengalaman itu. Kita kata kita kena betul-betul tekad. Tak boleh lagi tolak ansur macam ini. Mesti jaga prinsip dan bela nasib rakyat. Kalau tidak memang wajar rakyat humbankan kita. Itu pendirian kita sekarang. Tak mau tolak ansur dah. Kalau saya pun saya tegas, tak ada dah. No. Saya tak mau dah. Ya. Kalau nak jaga, nak pimpin negara ini, saya sebut dulu. Ya, apa dia? Kita kena cinta dan kasih kepada anak-anak Melayu sebagai anak-anak kita. Anak Cina, dia rasa. Saya nak orang Cina di Malaysia ni rasa, dengan this government kita memang warga negara. Kita sama hak. Kita dapat pembelaan. Kita tidak dianak tirikan. Orang India yang miskin, terutamanya, di estate atau kawasan-kawasan kerja buruh, kasar, dia tahu dia ada harga diri. Dia tahu kita peduli anak-anak dia sekolah macam mana. Dia tahu kesihatan itu kita kawal atau tidak. Dia tahu dia masuk pejabat, orang memang raikan dia sebagai warga negara. Ini saja kita nak. Apa susah kan ini? Salah ke itu? Ini dekat nama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia utusan Nabi itu diutus untuk apa? Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus memberi rahmat kepada sekalian alam. Orang Islam, orang bukan Islam, binatang dan haiwan pokok-pokok, bukit, bukau dan tanah.
Sebab itu kalau fasad ini, rasuah dan kerusakan, istilah Arab Quran itu fasad. Itu kerusakan. Ada kekayaan, habis gondol segala balak semua. Kemudian bila banjir, ini ujian Allah SWT. Kita kena sabarlah dan sembahyang hajat. Boleh. Tetapi punca masalah itu kita kena tahu juga. Apa dia fasad, kerusakan. Sebab itu ayat Quran dalam soal ini dia jamin ummatan wasata. Allah jamin kalau umat ini mau berjaya, dia mesti umat yang seimbang, yang maintain an equilibrium, the balanced community. Bagaimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Umat seimbang, seimbang iman, ilmu, akal, kalbu, rohani, jasmani, manusia dan alam sekitar, man and nature. Tak boleh kita jadi lakukan fasad, kerusakan. Itu baru Islam. Baru jadi contoh kepada orang. Karena kita adil, kita jaga keseimbangan. Kita jaga manusia itu dan meletakkan nilai yang tinggi bagi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat anak-anak Adam, anak cucu Adam alaihissalam. Jadi saudara kena ingat ini. Jadi nak kata saya tolak ansur apa? Ini yang saya faham. Ini agama yang saya faham. Ini dia kata, oh kita tolak agama. Saya tengok Ustaz Hadi kebelakangan ini, serang terus. Ini Pakatan Harapan yang tolak agama. Ini cakap apa ini? Dakwah ini mesti bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Mesti dengan baik, dengan hikmah. Tak boleh tipu helah dengan asal politik saja. Yang sokong, bila aku sokong kamu sokong aku, kamu jadi baik. Kalau tidak, kamu jahat. Ya. Dulu, bila Datuk Seri Najib Perdana Menteri, sokong Datuk Seri Najib. Datuk Mahathir Perdana Menteri, sokong Perdana Menteri. Jangan, kita nak Datuk Mahathir kekal sampai habis. Siapa dia? Pai. Lepas tu, Main Muhyiddin. Ini pemimpin baik, kerana dia doa panjang. Sokong. Kemudian, Ismail Sabri, inilah Perdana Menteri contoh. Sekarang balik, berah. Muhyiddin. Jadi kita kena bezakan. Kalau disuruh mesti solat dan jangan tinggalkan solat, okey, kita sokong. Mesti jadi baik dan tolak rasuah, kita sokong. Tapi kalau lain kenyataan politik yang haru biru kacau bilau ini, jangan terima mudah. Walaupun orang tu panggil diri dia ustaz atau ulama atau kiai, tengok apa yang dia cakap dulu. Soalnya sekarang soal kita. Bagaimana kita nak tentukan masa depan kita? Alasan yang ada pada mereka satu saja. Yang saya tengok, tak ada lain dah. Rasuah dia tak boleh lawan. Kerusakan sekitar dia tak boleh lawan. Yang dia ada satu saja. Dia kata kita ini bukan parti Melayu tulen. Kita ini parti Melayu berbagai kaum. Kita ini terima Cina dan India. Dan ada bahaya. Saudara, saya Melayu, nama saya Anwar Ibrahim. Saya tak akan tolak ansur dan khianat bangsa saya dan agama saya. Tapi saya sebagai pemimpin rakyat Malaysia, saya nak orang Cina, orang Hindu, orang Kristian, orang India, orang Iban, Kadazan, semua ini yakin bahawa kita boleh melakukan keadilan kepada mereka. Saya nak tanya apa salahnya begitu? Apa dosa saya buat begitu? Kalau saya bezakan khalifah dulu yang baik, yang berhasil, semuanya jaga semua kaum. Jadi saya harap kita hadapi kenyataan ini dengan baik. Saya minta saudara kerja. Kita berdepan dengan sistem yang korup. Sistem yang korup maknanya toke-toke melindungi banyak pemimpin-pemimpin. Saya ingat lagi bila saya bercakap pasal Pandora Papers, tak ramai yang sokong, berani sokong. Kerana risiko terlalu besar. Toke-toke besar, mantan menteri kewangan yang kaya bilion-bilion ringgit, dia tidak akan benarkan kita memimpin. Saya faham itu. Ya. Mereka tidak akan benarkan orang seperti saya pimpin sebab saya bercakap soal Pandora Papers. Yang merompak ini bukan satu dua orang. Sebab tu bila cakap kleptokrat, ini Najib seorang. Saya tak setuju.
Najib kleptokrat, ramai kleptokrat. Apa makna kleptokrat? Satu sistem tokrasi yang mengizinkan pemimpin mencuri. Ramai yang ada. Dan kita harus bangkit sebagai satu kekuatan rakyat menolak sistem ini. Dan kita mesti memastikan kita punya keupayaan menang besar. Tapi jangan yang Tony Luke sebut. Nak menang 2 parlimen, 3 parlimen tak cukup. Bergantung, besok nanti bergantung dengan orang lain. Orang lain dah tak boleh harap dia percaya. Contoh dia, tahun lalu semua 105 pembangkang sign sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Kemudian UMNO 15 sign bagi di Pekat Agung. 15 kita tolak 2. Kita tolak Zahid dengan Najib. Jadi 13. Baik. Cukup tak? Cukup. Terima Agung, terima. Esok tu nampak keputusan. Malam tu dia tukar. Saudara, dekat Agung dia boleh tipu, rakyatnya benda lagi. Saya nak tanya UMNO, betul tak dia sign? Ya, betul. Sebab apa saya tak cakap dulu? Sebab saya tak boleh. Ini surat dia kepada Agung. Saya kena hormat institusi Agung. Saya tahu, tapi saya tak sanggup mendedahkan. Kemudian pasal salak dengan Padang Rengas, bongkar. Saya pun sahkan. Ya, 13. Maknanya kita ada majoriti. Kalau saya ni pelahap nak jadi Perdana Menteri tanpa ikut prinsip, saya terima aja syarat dia. Apa syarat dia? Lepaskan mereka daripada kes mahkamah. Itu yang Najib tetapkan. Malam tu, esok nak kat sumpah dah. Perdana Menteri apa main tu? Tak ada, boleh pergi duduk hormat tu, kena duduk jauh tak? Jadi saya fikir macam mana? Kalau aku nak jadi Perdana Menteri, terima je lah. Tapi tak boleh. Kerana kita ada maruah. Kita ada prinsip. Kita berjuang untuk jamin keadilan. Badan kehakiman yang bebas. Saya tak masukkan Najib ke penjara. Saya tidak buat tuduhan itu dan di mahkamah. Saya bukan hakim. Proses itu dia lalui dan dia dapati bersalah, dia masuk. Jadi malam itu dia minta saya buat surat sikit saja. Saya bagi jaminan tidak akan masukkan Najib dan sekutunya di ke penjara. Saya tak dapat terima. Jadi ada orang UMNO kata Anwar ini kena mandi bunga. Sebab tak boleh menang-menang juga. Saudara, siapa tak mau jadi Perdana Menteri? Dah dekat dah. Tunggu dah lama dah. Tetapi saya bercakap, tuan-tuan boleh ke saya cakap prinsip hidup, soal akhlak, soal fasad, soal rasuah. Boleh ke saya cakap macam itu kalau saya sanggup gadai prinsip itu? Tak boleh. Jadi saudara, bagi peluang yang berbeza. Bagaimana? Rakyat yang tentukan. Bukan ahli parlimen UMNO, bukan ahli parlimen Bersatu, bukan ahli parlimen lain. Rakyat yang harus bangkit, tentukan calon DAP, calon amanah, calon keadilan, menang kali ini dengan majoriti bergaya. Boleh? Sungguh? InsyaAllah. Sudah, ini saja saya cakap. Siapa yang banyak sokong kita? Sudah tengok. Yang sokong kita macam ini. Saya lalu daripada, katalah 100 pertama, 95 tu memang kategori B40. Adalah seorang accountant, ada seorang lawyer. Ya, ini yang sokong kita. Yang sanggup ke jalan, yang susah payah. Sudah, untuk apa? Ada kerana wang? Tidak. Kerana jaminan pangkat? Tidak. Tapi kerana jiwa yang murni, hati nurani yang membawa perubahan, islah mas datang. Dan inilah sedap saya nak merayu pada tuan-tuan. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Semangat saya hari ini Melaka ni. Lain macam macam ni. Melaka kena tempah sejarah sekali lagi. Di atas robohan kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka. Burhanuddin Al-Hilmi tidak sebut negeri merdeka. Dia tak sebut bangsa merdeka. Dia sebut jiwa merdeka. Negara boleh merdeka, tetapi rakyat masih terjajah. Negara boleh merdeka, Inggeris diusir, dia ganti dengan pemimpin Melayu, Cina, haprak, sama macam tu juga. Orang sana curi, orang sini rompak.
Sebab itu dia sebut jiwa merdeka. Jiwa merdeka di kalangan rakyat yang menuntut perubahan dan bawa perubahan kebaikan kepada rakyat. Yang tentukan dengan izin Allah SWT adalah rakyat. Terima kasih. Reformasi! Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.